بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita buka pada kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah sama-sama kita berselawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ahli keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلحم الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بدون شمسك أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. الحمد لله. Pertama dan yang utama adalah bersama-sama kita merafakkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita sehinggalah kepada hari ini, atas segala kemewahan yang Allah Subhanahu wa taala beri, atas kelapangan masa, atas nikmat kesihatan, nikmat kita kekal dalam Islam, dan apa juga nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan selayaknya pujian itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, ibu-ibu ayah, adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini insya-Allah kita menyambung kuliah pengajian kita dalam kuliah hadis, yang mana pada hadis yang ke-24, hadis yang ke-24 pada muka surat 60. Betul kan? Proses kejadian manusia. Proses kejadian manusia. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا يقول يا ربي نطفة، يا ربي علقة، يا ربي مضغة. فإذا أراد الله أن يقضي خلقه قال أذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، فما الرزق، فما الأجل، فيكتب في بطن أمي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا يقول يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة. فإذا أراد الله أن يقضي خلقه قال أذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، فما الرزق، فما الأجل، فيكتب في بطن أمي. Maksud hadis daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Inna Allah azza wa jalla wakkala birrahim, telah mewakilkan penjagaan kandungan rahim itu malakat, kepada seorang malaikat, satu malaikat, satu malaikat. Yaqulu ya Rabbi nutfatan, maka malaikat itu berkata, ya Tuhanku, wahai Tuhanku. Ia berada dalam keadaan air mani. Ya Rabbi alaqatan, ya Tuhanku, ia menjadi seketul darah. Ya Rabbi mudghatan, ya Tuhanku, ia telah menjadi seketul daging. Fa iza arada Allah an yaqdiya khalqahu, maka apabila Allah berkehendak, fa iza arada Allah, apabila Allah berkehendak, an yaqdiya, menetapkan, iaitu berkehendak menyempurnakan penciptaan kandungan tersebut, qala azakarun am unsa. Qala itu siapa? Maka malaikat itu berkata, qala, maka siapa yang berkata itu? Qala. Maka malaikat itu bertanya, dia berkata dalam meneruskan tugasnya, azakarun, dia kata, adakah ni lelaki? Adakah, maknanya dia berjantina lelaki ataupun perempuan, am unsa, ataupun perempuan, syaqiyun am sa'idun, apakah rezekinya, bagaimanakah ajalnya. Fayuktabu fi batni ummi, lalu dituliskan semuanya sejak ia berada di dalam kandungan perut ibunya. Itu tentang proses kejadian manusia. Kalau kita ingat balik, dalam hadis yang keempat dalam Arba'in An-Nawawi yang telah pun dipelajari, pun ada diceritakan tentang hadis, dibacakan hadis tentang proses kejadian manusia ni kan. Ini hadis daripada Abdullah bin Mas'ud. Hadis yang berbunyi, An Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi 40 yawman nutfatan, summa yakunu 'alaqatan misla dhalik, summa yakunu mudghatan misla dhalik, summa yursalu ilayhi al-malaku fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa shaqiyyun aw sa'idun. Fa wallahu allazi la ilaha ghairuhu inna ahadakum
la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dalam hadis ini, hadis yang keempat dalam Arba'in An-Nawawi, hadis 40 hadis Imam An-Nawawi, diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kami, dan baginda adalah seorang yang benar lagi dibenarkan, sesungguhnya seseorang daripada kamu dihimpunkan kejadian penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk air mani. Kemudian dia menjadi seketul darah selama tempoh itu. Kemudian dia menjadi seketul daging selama tempoh itu juga. Kemudian Allah mengutuskan kepadanya satu malaikat. Juga dalam hadis ini disebutkan bahawa pada janin itu kan ada juga satu malaikat yang menjaganya kan. Lalu dia meniupkan roh padanya. Malaikat itu disuruh oleh Allah dengan 4 kalimat, iaitu menulis rezekinya, ajalnya, amalannya, dan celaka ataupun bahagia janin tersebut. Kan? Rezekinya, ajalnya, amalan, kan? Sehingga dia mati telah ditetapkan, kan? Telah dituliskan. Dan juga adakah dia ni orang yang bahagia ataupun orang yang celaka? Adakah dia ini penghuni syurga ataupun penghuni neraka? Kan? Maka demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, sesungguhnya, apa kata Nabi, seseorang kamu akan beramal dengan amalan ahli syurga, sehingga tidak tinggal di antaranya dengan syurga kecuali sehasta. Takdir yang telah ditulis mendahuluinya. Lantas dia beramal dengan amalan ahli neraka, lalu dia memasuki neraka. Sesungguhnya seseorang kamu akan beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga tidak tinggal antaranya dengan neraka kecuali sehasta juga. Lalu takdir yang telah ditulis mendahuluinya, lantas dia beramal dengan amalan ahli syurga, lalu dia memasuki syurga. Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Maka dapat kita ketahui bahawa proses kejadian manusia itu maknanya daripada keadaan air mani, kemudian dia menjadi seketul darah dan jadi seketul daging, dan juga akhirnya disempurnakan penciptaan itu dengan telah pun ditetapkan kepada bayi itu yang keluar pada 4 keadaan ataupun 4 hal, tentang rezekinya, ajalnya. Maknanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui akan ajal kita je tak tahu kan bila. Tadi saya berjenaka dengan Dr. Hafiz. Bagus juga statement ni kan. Orang yang menjaga kesihatan ataupun orang yang kerap melakukan senaman, belum tentu dia hidup panjang. Mungkin dia pergi lebih awal daripada orang yang kuat makan. Sebab dia bagi perbandingan tu dengan dia kata orang yang mencipta makanan KFC pun meninggal pada usia 90 tahun. Saya tunjuk juga pada orang lain nak ayah. Nak cepat pergi makan KFC macam ya. Maknanya kena juga jaga makanan kan. Kena juga jaga makanan. Bukan maksudnya kita bersenam kan. Maknanya kita tak mati. Mati itu pasti telah ditetapkan ajal setiap daripada kita. Kan? Maknanya kita tak boleh elak. Cepat lambat kita tak boleh elak kan. Tapi memang kita tak tahu bila kita akan mati. Tetapi menjaga kesihatan itu juga satu amanah. Nanti berlawak tu dengan doktor, jaga amanah. Dr. Hafiz kata tak apa ustaz, nanti kita lempar ke orang yang macam ni, cakap macam ni, kita lemparkan dekat Jamrah Aqabah dia kata. Allah Akbar. Jadi
Maknanya ajal itu telah pun ditetapkan bagi seseorang. Begitu juga dengan rezeki ni. Bila telah tertulis rezeki seseorang tanpa diduga-duga, rezeki itu pasti akan Allah kurnia. Kata orang tu apa? Semut dalam batu pun, ulat di dalam batu pun Allah Subhanahu Wa Taala yang jaga, kan? Rezekinya Allah telah tetapkan. Ini kan manusia yang Allah jadikan semulia-mulia makhluk. Maka kita kena percaya kepada rezeki yang telah Allah tentukan. Ada orang ada duit yang banyak, kan? Tapi belum tentu, kan, kesihatan itu adalah rezeki untuk dia, kan? Maknanya dia ada duit yang banyak, tetapi sihat mungkin menjadi ujian kepada dia. Dengan duit itu digunakan untuk menjaga kesihatan dia. Ada orang, dia tak kaya, tetapi dia tak pernah susah, dan dia tidak pernah meminta. Itu juga satu rezeki baginya, kan? Dia tak kaya, tapi dia tak pernah susah, tak pernahlah sampai tak makan, dan dia tidak pernah meminta. Itu juga rezeki yang Allah telah tetapkan, kan? Rezeki pada kita semua apa ni? Sampai malam ni kita kenyang tak semua? Kenyang? Ada tak dari kalangan kita yang lapar? Tak tahu kalau lapar, kan? Saya berdiri sekarang juga. Takut menzalimi jemaah juga, kan? Ada tak daripada kalangan kita yang lapar sampai ke sekarang? Tak, kan? Hatta tadi orang rumah kata, "Bang, nak makan dulu." Dah abang dah lambat nak siap, kan? Abang dah lambat nak siap, kan? Balik isyak insya-Allah abang makan, kan? Pun telah ditetapkan. Tapi kalau itu bukan rezeki saya, balik pun belum tentu dapat makan. Betul tak? Mungkin rezeki anak-anak, kan? Jadi pada kita ni Allah telah tentukan rezeki kepada kita. Jadi kalau bukan rezeki kita, ia adalah rezeki orang lain. Kita kumpul duit banyak-banyak, kumpul duit banyak-banyak. Rezeki kita tak agaknya. Besok mati, bukan rezeki kita, rezeki orang lain. Faraidlah kepada ahli keluarga, kan? Senang-senang orang rumah dapat, anak dapat, kan? Semua yang berhak lah, ahli furud, kan? Semua yang berhak dapat. Rezeki kita ni apa? Ni yang sampai sekarang ni yang kita dah dapat, itu rezeki kita. Sebab itu yang telah ditentukan Allah kepada kita. Kalau kita makan, kita sampai sekarang, saat ini je kita dapat makan, itulah rezeki kita. Yang ada kat depan tu belum tentu lagi untuk kita. Maka yang belum tentu untuk kita itu adalah hak orang, adalah hak orang. Maka berkongsilah rezeki. Berkongsi rezeki sebab apa? Sebab dia akan memberi manfaat kepada kita bila kita telah tiada di dunia. Ramai orang takut untuk kongsi rezeki, takut untuk mengeluarkan. Tapi sebenarnya, bila dia dah mati, dia minta pada Allah SWT supaya hidupkan dia walau sesaat, supaya dia dapat berkongsi. Nah, itu semua telah ditentukan kepada seorang manusia. Serba sedikit tentang Anas bin Malik. Anas bin Malik bin An-Nadar, bin Zamzam, bin Zaid, bin Haram, bin Jundab, bin Amir, bin Ghanam, bin Ali, bin Malik, bin Sayyidullah, bin Sa'labah, bin Am, bin Al-Khazraj. Anas bin Malik, seorang sahabat yang cukup mulia, yang juga merupakan seorang imam, seorang mufti, ahli Quran, perawi hadis, seorang cendekiawan Islam. Abu Hamzah Al-Ansari Al-Khazraji Al-Najari Al-Madani, pembantu Rasulullah SAW, dan beliau berkhidmat kepada Nabi SAW selama 10 tahun. Jadi khadam Nabi SAW, memberikan khidmat kepada Nabi SAW, dan juga merupakan murid kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, serta sahabat Nabi SAW. Sahabat mana yang hidup bersama-sama dengan Nabi, ada pada ketika Nabi hidup, dan ada juga pada ketika Nabi wafat. Sahabat, dan merupakan sahabat Nabi yang terakhir, yang mana beliau meninggal di kota Basrah. Anas bin Malik lahir di Madinah pada 10 tahun sebelum hijrah. Setelah Nabi SAW tiba di Madinah,
ibunya menyerahkan Anas bin Malik kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berkhidmat kepada Nabi, melayani Nabi. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Anas bin Malik menjadi pelayan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Umar, Khalifah Utsman bin Affan. Dan setelah itu Anas bin Malik berpindah ke Basrah sampailah akhir hayatnya pada tahun 93 Hijrah. Al-Hakim pada kitabnya Al-Mustadrak mengatakan bahawa Anas radhiyallahu anhu meninggal dunia pada tahun 93 Hijrah dan umurnya ketika meninggal dunia itu adalah 103 tahun. Ayah kandungnya Malik bin An-Nadar tidak memeluk agama Islam. Ayahnya berpisah dengan ibunya Ummu Sulaim. Kisah Ummu Sulaim, dia bawa Anas bin Malik, kemudian dia minta Nabi SAW doakan kepada Anas bin Malik. Beliau mengambil curahan ilmu, limpahan ilmu daripada Nabi SAW, juga daripada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Muaz, Usaid bin Hudayr, Abu Talha, dan juga daripada ibunya Ummu Sulaim binti Malhad, makciknya Ummu Haram, serta suaminya Ubadah bin Samit, dan juga daripada Abu Zar, Malik bin Sa'ad, Abu Hurairah, Fatimah, dan juga yang lain-lain. Anas bin Malik meriwayatkan hadis sebanyak 2236 buah hadis. Beliau termasuk di kalangan 7 orang sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Anas telah mengatakan bahawa Rasulullah SAW tiba di Madinah ketika aku berumur 10 tahun dan beliau wafat ketika aku berumur 20 tahun. Diriwayatkan dari Anas, beliau menceritakan Rasulullah SAW tiba di Madinah dan ketika itu aku masih berumur 10 tahun. Kemudian ibuku Ummu Sulaim memegang tanganku lalu membawaku pergi menemui Nabi SAW. Lalu ibuku berkata, "Ya Rasulullah, tidak ada lelaki maupun perempuan dari golongan Ansar melainkan mereka telah memberikanmu hadiah. Namun aku tidak mempunyai sesuatu yang dapat aku hadiahkan kepadamu kecuali anakku ini. Maka ambillah dia, jadikanlah dia sebagai pembantumu." Anas bin Malik kemudian menemani Rasulullah SAW dan mendampingi beliau dengan setia sejak daripada peristiwa hijrah sehinggalah Rasulullah SAW wafat. Beliau juga beberapa kali menyertai peperangan bersama Nabi SAW dan berbai'ah dengan baginda di bawah pohon, iaitu dalam bai'atul Ridwan. Telah berkata Al-Ansari, Muhammad bin Abdullah bin Masna Al-Ansari, Anas bin Malik telah keluar mengikuti Rasulullah SAW ke perang Badar dan ketika itu beliau masih kecil dan berkhidmat dengan baginda. Jadi Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengikuti Nabi SAW ke Badar ketika berlakunya peperangan Badar. Namun beliau tidak ikut serta berperang kerana masih belum balik. Oleh itu beliau tidak digolongkan dalam kalangan Badriyun, iaitu tentera perang Badar. Doa Nabi SAW kepada Anas radhiyallahu anhu telah menceritakan kepada kami, suatu ketika Ummu Sulaim, maknya, datang bersamaku menemui Rasulullah SAW sambil menutupi diriku dengan separuh tudungnya. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, ini adalah Unais." Yang kecil, maksud dia kecil kan. Anas, maka isim tasghir ni dalam bahasa Arab lah, isim tasghir Unais kan, maknanya kecil. Anas ni apa? Dalam bahasa Arab, Anas ni maksudnya apa? Anasun, Anisun, Anasun, Anis, sama maksudnya kan? Jina, singa Anas kan maknanya haiwan yang jinak, singa jinak. Unais maknanya yang sangat jinak lah kan? Yang kecil kan, anakku. Ya Rasulullah, ini adalah Unais, anakku. Aku bawakan dia kepadamu untuk berkhidmat kepadamu. Maka berdoalah untuknya. Nabi SAW
kemudian berdoa untuknya, ya Allah, banyakkanlah hartanya. Nabi doakan kepada Anas bin Malik, ya Allah, banyakkanlah hartanya dan keturunannya. Kemudian Anas berkata, demi Allah, setelah itu hartaku menjadi sangat banyak, serta anak-anak dan cucuku berjumlah kira-kira 100 orang. Anas bin Malik, maknanya memang doa Nabi, doa yang mustajab, tak ada hijab dengan Allah SWT. Nabi doakan untuk Anas, betul kan? Maka Anas hidup dengan ahli keluarga yang ramai. Perkara asal tentang kejadian manusia. Maka hadis kejadian manusia menunjukkan bahawa jadi berubah kepada 3 proses perkembangan dalam tempoh masa 120 hari. Dan selepas 120 hari, malaikat meniupkan roh pada janin tersebut dan dituliskan untuknya 4 perkara. Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan dalam Al-Quran mengenai perubahan janin peringkat-peringkat ini dalam surah Al-Hajj ayat yang kelima yang bermaksud, wahai umat manusia, sekiranya kamu dalam keraguan tentang hari kebangkitan. Kalau ada orang bertanya tentang hari kebangkitan, orang bertanya kepada kita, maka apa kita nak jawab? Tentang hari kebangkitan, Yaumul Ba'ts, Yaumul Mahsyar ni kan? Bila orang bertanya tentang kita, betul ni tentang hari kebangkitan ni, maka kita jawablah dengan apa bukti yang didatangkan, yang telah dituliskan ataupun diceritakan dalam Al-Quran, surah Al-Hajj ayat yang kelima, kan? Wahai umat manusia, sekiranya kamu dalam keraguan tentang hari kebangkitan, maka fikirkanlah bahawa sesungguhnya, maknanya Allah kata, kalau kau ragu-ragu tentang hari kebangkitan, betul ni, lepas kita mati kita akan dibangkitkan, kita akan beratur, dihimpunkan semua, kan? Katakan Allah yang dah pernah pergi haji dah boleh bayangkanlah, kan, perhimpunan manusia terbesar, kan, di Arafah, kan. Dah boleh tengok, kan. Mudah-mudahan ada rezeki saya, kan. Mudah-mudahan. Jadi melihat perhimpunan manusia itu, maka begitulah nanti kita akan dihimpunkan semua sama je. Semua sama. Bezanya ketika haji kita berpakaian, tapi di Yaumul Mahsyar nanti tak ada orang dah kisah pasal pakaian. Kita akan dibangkitkan, dihimpunkan sebagaimana kejadian kita di awal-awalnya, kan, dalam keadaan telanjang, kan. Maka bila ada orang ragu-ragu tentang hari kebangkitan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami telah jadikan kamu dari tanah, kemudian dari setitik air mani, kemudian dari seketul darah, kemudian dari segumpal daging. Itulah proses kejadian manusia. 40 hari, kan. Maka proses itu semua telah berlaku sehinggalah kita sekarang. Sehinggalah macam saya, pejam celik, ya Allah, 40 tahun dah umur kita lepas. Tuan-tuan, mungkin dah lama dah tinggalkan 40 tahun. Ada yang mungkin dah 50 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang menjangkau 40+2 dah nak sampai 80 tahun juga, dah nak menjangkau umur yang ke 80 tahun, kan? Ini kan itulah proses kejadian manusia yang telah pun berlaku. Kita fikir-fikir, dah pergi kita 40 dah berlalu, lagi reserve lagi 20 ditinggal, kok reserve pun dah berlalu, kan. 63 tahun tu pun dah lepas 63 tahun ni, umur kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam aku ni, kan. Jadi bila-bila masa kita bakal dijemput pulang, kan. Hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia secara beransur-ansur dari satu keadaan ke satu keadaan yang lain merupakan didikan Allah terhadap hamba-Nya agar teliti dalam semua perkara dan tidak tergesa-gesa dan gugup-gugup. Allahu Akbar. Anak saya yang umur 5 tahun, yang perempuan, yang bongsu, baru 2 malam lepas, 3 malam lepas, dia bertanya kepada saya, kan. Dia kata sebab apa? Dia tengok Tok Wan dia. Dia kata, apa? Orang tua-tua ni, dia bentuk ada orang tua-tua. Orang tua-tua ni nanti
Bila dia dah tua, dia akan merajuk macam baby soalan dia. Sebab Tok Wan dia bergurau dengan dia. Tahu, dia makan, dia bagi pada opah dia, tapi dia tak bagi pada Tok Wan dia. Jadi Tok Wan dia bergurau dengan dia. Saya tak sangka keluar soalan tu daripada mulut anak saya. Dia tanya, orang tua-tua ni, saya kata ya. Aku jawapannya, saya bagi ya. Kita lahir baby, kita perlukan perhatian baby. Kebetulan memang ada anak buah kan, anak apa, maksud dia yang kecil. Jadi tengok baby, dia akan menangis, dia nak hapus pun dia menangis. Bila dia tak kerti nak minta apa, dia akan menangis. Kita cakap dengan dia macam tu. Dia kata kenapa baby menangis? Baby menangis, baby bukan kita cakap. Tapi bila kita makin berangsur usia kita makin akan meningkat, kita akan jadi macam baby balik. Maknanya kita akan nakkan perhatian, kita akan nakkan apa? Kita nakkan kasih sayang daripada orang, dan hati kita pun mungkin kita punya tubuh badan tu secara balik kepada fitrah kejadian manusia kita nanti. Kan? Baby dia tak ingat apa-apa dah. Dia tak tahu, dia tak ingat apa yang berlaku ketika baby. Dia tak tahu apa yang berlaku, apa yang ni. Maka begitu juga dalam proses penuaan kita nanti, kita pun satu ketika akan tak ingat apa-apa dah. Kan? Orang uruskan kita semua kan? Kita takkan ingat apa-apa dah. Sehinggalah kita pergi. Itu satu proses yang akan dilalui oleh semua manusia. Kan? Maka inilah didikan Allah terhadap hamba-Nya, agar teliti dalam setiap perkara dan tidak tergesa-gesa dan tergopoh-gopoh. Ia mengajar manusia bahawa hasil daripada didikan rohani yang sempurna melalui pendekatan berfasa. Kita ada fasa kita remaja, kita ada fasa kita belia, kita ada fasa kita dewasa. Bila kita dah masuk usia 40, saya rasa dah umur 40 tak agak dia nak marah kan. Sebab tu paling banyak sabar. Kalau tuan-tuan dah umur 50, dah umur 60, tengok lagi pandang je lah. Lebih banyak tak banyak bercakap daripada banyak bercakap. Kalau sebelum kita umur 40, umur 30-an, sikit-sikit rasa macam geram je kat orang kan? Tapi bila masuk 40, rasa macam alah, ni lah orang muda yang baru-baru ni viral case di Tanjung Karang. Kerana hilang sabar, seorang pemuda menumbuk seorang warga mas kan? Macam-macam respon daripada orang ada. Ada yang menyokong warga mas, yelah tak patut juga seorang orang muda kan pukul warga mas macam tu. Tapi ada juga yang menyokong pemuda tersebut kan? Kata pula, takkan orang muda sampai macam tu hilang akal nak pukul dia kan? Kalau kita tengok orang tua pun takkanlah sampai nak pukul tu. Mesti ada sesuatu yang telah trigger dia kan? Mudah-mudahan selesai dengan baik kedua-duanya lah. Betul. Baru tadi pun saya tengok seorang sekarang manusia dia suka sangat untuk menghebahkan sesuatu dengan cepat. Dia rasa dia betul dan dia akan buat hebat. Begitulah tadi saya tengok dalam satu video seorang pemandu kan, dia diprovok, dia dipotong oleh sebuah kenderaan Myvi potong dia. Kemudian dia marah. Memang dia marah lah, betul lah. Myvi tu potong dalam keadaan double line tu memang salah. Satu benda yang salah. Tapi pada saya, dia pun salah. Sebab Myvi tu dah potong satu hal, dia dah horn. Okey, dah horn. Dia marah, dia horn. Itu normal, fitrah. Tengok. Yang menjadi kesalahan, dia kejar Myvi tu balik. Dan dia bukan berada lagi pada garisan jalan dia dah berada pada bahu jalan, dia kejar. Kemudian dia marahkan pula kepada Myvi tu mungkin dari sebelah dia marah. Ramai orang yang komen juga kata, sebenarnya bang kau silap juga kan? Myvi tu dah tentu silap. Tapi kalau kau bersangka baik, mungkin dia potong dalam keadaan tergesa tu, mungkin dia ada sesuatu kecemasan yang dia nak kejar kan? Dia potong tu kan? Mungkin dia ada kecemasan yang dia, mungkin perkara kemalangan takkan berlaku. Kebanyakan sekarang kemalangan berlaku bila manusia masing-masing semua tak nak
bersabar. Kemalangan biasanya berlaku bila manusia hilang sabar. Macam tadi dah, bila dah ni dia potong dia tak bagi ruang dia ni, semua akan berlakunya kemalangan. Begitu juga setiap kali kita memandu, kita akan melihat ragam manusia. Kita akan melihat ragam manusia, macam-macam ragam manusia. Adakah kita pun macam tu? Ataupun bila kita kena promote macam tu, kita boleh sabar? Dia sebenarnya mendidik manusia untuk sabar. Kemalangan ni boleh dielakkan kalau masing-masing saling bersabar. Contohnya macam balik raya yang lepas kan, susu nak balik juta-juta. Bagus sudah polis buat operasi apa semua kan. Dia buat operasi semua yang lalu dekat lane kecemasan itu semua disaman. Sebab apa? Orang semua bersabar. Semua orang nak balik kampung. Termasuklah saya pun nak pergi beraya. Sangkut juga dalam kesesakan jalan raya ni. Maka kalau kita bersabar, kita akan sampai. Cuma lewat atau cepat je, kita akan sampai. Tapi sekurang-kurangnya kita tahu bahawa kita sampai dalam keadaan kita selamat. Berbanding daripada kita bekerja-kerja, kita pun tak nak mengalah, orang itu tadi pun tak nak mengalah, maka selalunya macam itulah ending dia, kecelakaan akan berlaku. Dia senang dia. Bila orang kita tengok dia dah buat salah, sabar, kita cuba sabar. Sebab sabar ni satu sifat yang mulia. Nabi SAW memang menggalakkan kita untuk sabar. Dan bila kita ada kemampuan untuk memaafkan, maka maafkan orang itu. Kan macam tadi lah dalam kes ni tadi, kalau dia mampu untuk maafkan pemandu yang buat provok kat dia ni tadi, maka sebenarnya tak berlaku apa-apa pun. Kalau dia tu kejar tadi, bayangkan dengan bawa keluarga, tiba-tiba dia terbabas ke, dia timpa kecelakaan ke, kan lebih teruk lagi natijah dia. Itu antara proses yang perlu dilalui oleh manusia. Dan pada ketika tiupan roh, ulama bersepakat bahawa roh ditiupkan kepada janin selepas 120 hari pasangan lelaki dan perempuan itu bersetubuh, iaitu setelah sempurna 4 bulan dan memasuki bulan yang kelima, dan ditulis 4 kalimah semasa dalam kandungan, maka telah dicatatkan akan rezekinya, ajalnya, amalannya dan kesudahan nasib dirinya, bahagia atau celaka. Kita solat, apakah solat kita itu akan memasukkan kita ke dalam syurga? Belum tentu. Maka apakah amalan yang terbaik untuk seseorang itu beroleh syurga Allah? Amalan yang terbaik iaitu sentiasa berlumba-lumba buat perkara yang baik dan niat semata-mata ikhlas kerana Allah. Itu amalan yang akan menjamin seseorang itu masuk ke dalam syurga Allah. Sebab apa? Sebab ada kan dalam hadis yang diceritakan, manusia yang ketika mana dia di hadapan Allah, ketika dihisap dia bawa segala amalan dia kata dia ni orang yang keluar berjihad. Tetapi apa kata Allah? Engkau dusta. Lalu dia dicampakkan ke dalam neraka. Sebab apa? Dia jihad bukan semata-mata kerana Allah, semata-mata kerana nak manusia bagi tahu kan, dia dipandang oleh semua manusia bahawa wah, dia ni orang yang gagah, berkasa pergi berjihad, Ada orang yang mengeluarkan sedekah yang banyak, tetapi dia juga dicampakkan ke dalam neraka. Sebab apa? Kerana sedekah dia itu tiada ikhlas, tiada keikhlasan kerana Allah, adalah semata-mata kerana nak menunjuk pada manusia bahawa dialah orang yang paling banyak memberi. Dialah yang dahulu memberi, dialah paling banyak memberi, dialah orang yang sentiasa sponsor sana sini. Bila tak ada ikhlas, maka dia akan merosakkan amal. Baca Al-Quran itu baik tak? Baik, kan? Tapi berapa ramai daripada kalangan kita yang bangun di tengah malam membaca Al-Quran? Solat sunat itu baik tak? Baik. Tapi berapa ramai di kalangan kita yang bangun di tengah malam untuk mendirikan solat-solat sunat? Sebab apa? Kerana di tengah malam lah ketika mana manusia semua tidur, itulah waktu sebenarnya ujian yang paling besar untuk diri kita, yang tak ada orang melihat, tak ada orang nampak. Hatta isteri kita pun tak nampak bila masa kita bangun, kan?
Tapi antara kita dengan Allah, Allah menyeru kepada manusia yang berselimut, bangun, bangkitlah dan dirikanlah solat. Dirikanlah solat. Paling tidak bangun, dirikan 2 rakaat. Itulah manusia yang paling ikhlas. Maknanya dia tinggalkan tempat tidur dia, tinggalkan kenikmatan dunia, tilam yang setebal 12 inci itu dia tinggalkan untuk dia bangun, diri, rukuk, sujud, mohon ampun pada Allah SWT, dan dia menadah tangan berdoa pada Allah SWT, minta apa sahaja. Dan pada setiap orang yang sentiasa bangun mendirikan solat di tengah malam, kata ulama, orang-orang alim akan mengenali mereka dengan cahaya yang keluar daripada wajah-wajah mereka. Beruntunglah kita Ramadan baru sudah, kita beria Ramadan ni madrasah Ramadan ni telah mendidik kita orang yang bangkit-bangkit. Tetapi bila masuk Syawal, banyak makan lemak, gendang duk kena selalu, sakti sampai semalam pun duk ada lagi, Jadi macam mana? Adakah kita tinggalkan terus? Rugi. Kalau tidak, bangun, bangun, tunaikan 2 rakaat. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, ibu ayah, malam ini kita dengar hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah azza wa jalla wakkala birrahimi malakan yaqulu ya rabbi nutfatan, ya rabbi 'alaqatan, wa ya rabbi mudghatan. Fa iza arada Allah an yaqdiya khalqahu qala azakarun am unsa, syaqiyun am sa'idun, famal rizqu famal ajalu fayuktabu fi batni ummi. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, sesungguhnya Allah SWT telah mewakilkan penjagaan kandungan rahim itu kepada satu malaikat. Maka malaikat itu berkata, ya Tuhanku, ia berada dalam keadaan air mani, ya Tuhanku, ia menjadi seketul darah, ya Tuhanku, ia telah menjadi seketul daging. Maka apabila Allah berkehendak menyempurnakan penciptaan kandungan tersebut, maka berkata malaikat meneruskan tugasnya, adakah kandungan ini berjantina lelaki atau perempuan? Apakah rezekinya? Bagaimanakah ajalnya? Lalu dituliskan semuanya sejak ia berada di dalam kandungan perut ibunya. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, teruskan beramal, teruskan dalam membuat segala perkara-perkara yang baik, dan berdoa Allah kepada Allah SWT. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa Nabi Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita, kerapkan berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi apa yang baik itu datang daripada Allah SWT. Yang lemah untuk kuat itu adalah kelemahan diri saya dalam menyampaikan kuliah pada malam ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup kita dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.